Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhani binti Ibrahim. Nombor pelajar 2019218148. Nama saya Nurhanim Amira binti Taha dan nombor pelajar saya 2019217634. Assalamualaikum. Saya Syahira binti Amir Hussein 2019290732. Saya Nurul Izzati binti Madaham dan nombor pelajar saya 2019251806. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Airna Auni binti Abdul Rashid. Nombor pelajar saya ialah 2019206388. Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri ataupun persekutuan. Di Malaysia, terdapat dua jenis pilihan raya. Yang pertama, pilihan raya umum dan yang kedua, pilihan raya kecil. Pilihan raya umum akan diadakan apabila Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan atau terbubar sendiri selepas tempoh masa 5 tahun. Pilihan raya kecil pula berlaku untuk mengisi kekosongan kerusi di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri di luar jangkaan disebabkan oleh pertama, kematian, yang kedua, peletakan jawatan, ketiga, hilang kelayakan, keempat, pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Syarat penting untuk mengundi di dalam pilihan raya adalah dengan mendaftar dengan SPR dan merupakan warga negara Malaysia, berumur tidak kurang 21 tahun, ada tarikh kelayakan, seorang penduduk yang tinggal di mana-mana bahagian pilihan raya umum dan tidak hilang kelayakan. Kajian kami mempunyai dua objektif. Yang pertama, mengenal pasti tahap kesedaran mahasiswa terhadap pilihan raya umum di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti persepsi mahasiswa terhadap proses dan hak mengundi dalam pilihan raya umum di Malaysia. Seterusnya, saya akan menyiarkan pembentangan ini kepada Nurul Izzati. Terima kasih kepada pembentang yang sebelumnya. Sekarang ini saya ingin menerangkan mengenai faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak menyertai pilihan raya yang diadakan. Faktor yang pertama adalah proses semasa pilihan raya bagi mahasiswa yang baru pertama kali mengundi agak sukar. Hasil dapatan daripada borang soal selidik mendapati bahawa jumlah mahasiswa yang bersetuju lebih ramai berbanding jumlah mahasiswa yang tidak bersetuju. Jumlah mahasiswa yang bersetuju bahawa proses mengundi itu agak sukar adalah 24 orang dan jumlah mahasiswa yang tidak bersetuju adalah 13 orang. Apa yang saya dapat simpulkan di sini adalah kebanyakan mahasiswa ini kurang diberi pendedahan mengenai cara untuk mengundi buat kali pertama. Jadi disebabkan oleh itu agak sukar untuk mereka pergi mengundi semasa pilihan raya untuk kali pertama. Selain itu, bagi mahasiswa yang kurang mempunyai pengetahuan mengenai mengundi, ia akan menjadi lebih sukar untuk mereka pergi mengundi buat kali pertama sekaligus untuk memilih pemimpin untuk pilihan raya buat kali pertama. Okey, itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada Nurhanim Amira. Terima kasih Nurul Izzati. Jadi saya teruskan dengan faktor kedua yang menyebabkan mahasiswa tidak menyertai pilihan raya yang diadakan, iaitu kekangan masa dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang mahasiswa. Tugasan hakiki iaitu tugasan yang perlu dihantar kepada pensyarah dan beberapa tugasan tambahan lain perlu diselesaikan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Walaupun pilihan raya yang diadakan bukan pada waktu pembelajaran kelas, tetapi mahasiswa terkejar dengan tarikh-tarikh penting untuk penghantaran tugasan. Tambahan pula, sebilangan besar mahasiswa tinggal jauh dari pusat mengundi dan menyukarkan mereka untuk pulang untuk mengundi. Jadual yang agak padat dengan beberapa aktiviti di kolej, di fakulti dan penghantaran tugasan menyukarkan dalam urusan pilihan raya. Oleh itu, pilihan raya yang diadakan haruslah melihat kepada situasi dan hak mahasiswa itu sendiri sebelum mahasiswa itu mengundi. Akhir sekali, mahasiswa tidak berminat untuk mendaftar sebagai pemilih. Antara faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak menyertai pilihan raya yang diadakan. Kebanyakan mahasiswa di institusi pengajian tinggi tidak tahu
bahawa mereka perlu mendaftar sebagai pemilih kerana mereka beranggapan bahawa mereka tidak diwajibkan untuk keluar mengundi. Malah, ada yang beranggapan bahawa undian yang mereka lakukan itu tidak bermakna. Walhal, suara generasi muda amat membantu dalam perkembangan politik negara. Berita harian online pada tahun 2017 telah mendapati bahawa 2,700 daripada 20,000 mahasiswa sahaja yang telah mendaftar. Hal ini mungkin kerana kurangnya kesedaran yang telah diterapkan kepada mahasiswa yang menyebabkan mereka tidak minat untuk mendaftar. Tambahan pula, timbul isu baru yang mengatakan kelayakan mengundi telah diturunkan kepada mereka yang berumur 18 tahun. Di usia yang agak muda, mereka keliru. Adakah mereka patut keluar mengundi sebagai wakil suara yang akan menentukan keputusan negara kelak? Walaupun ada beberapa buah negara di Eropah telah menurunkan had umur kepada 16 tahun. Justru itu, langkah yang drastik perlu diambil dalam usaha menarik minat mahasiswa supaya terlibat dalam perkembangan politik negara. Pembentang seterusnya akan diteruskan oleh Nurul Airna Auni. Terima kasih saudari Hanim Amira. Seterusnya saya akan menerangkan kesan-kesan kesedaran mahasiswa terhadap pilihan raya umum atau PRU yang diadakan di Malaysia. Kesan yang pertama ialah kebanyakan mahasiswa telah menjalankan tanggungjawab mereka untuk mendaftar sebagai seorang pengundi. Hal ini telah menunjukkan bahawa mahasiswa mempunyai fahaman politik yang baik. Buktinya, seramai 58.2% mahasiswa yang telah mendaftar sebagai pengundi dan sebanyak 91% mahasiswa yang memahami bahawa mengundi itu sesuatu tanggungjawab yang wajib dilakukan. Kesan yang kedua pula menunjukkan bahawa mahasiswa lebih cakna akan isu pilihan raya yang berlaku di Malaysia. Hal ini kerana kebanyakan mahasiswa yang terdiri daripada responden soal selidik kami dapat memberikan pandangan kepada soalan yang berkaitan dengan isu pilihan raya. Buktinya, seramai 91% daripada responden yang terdiri daripada kalangan mahasiswa mampu memberikan pandangan secara keseluruhan berkenaan isu pilihan raya umum yang sering berlaku di Malaysia. Kesan yang ketiga ialah kesedaran PRU dalam kalangan mahasiswa dapat mempersiapkan diri mahasiswa untuk kepimpinan yang akan datang. Hal ini dapat memberi satu gambaran kepada mahasiswa bahawa mereka akan menjadi peneraju pada masa akan datang untuk negara. Kesan yang keempat ialah mahasiswa menyedari kepentingan had umur sebagai seorang pengundi di Malaysia. Hal ini merujuk kepada soal selidik yang telah dijalankan. Seramai 88.1% mahasiswa yang bersetuju bahawa untuk mendaftar sebagai seorang pengundi, had umur merupakan satu perkara yang penting. Hal ini kerana tahap kematangan seseorang perlulah dititik beratkan sebelum melibatkan mereka ke dalam isu politik negara. Seterusnya, kesan secara keseluruhannya menunjukkan bahawa kesedaran mahasiswa terhadap pilihan raya umum atau PRU yang diadakan di Malaysia mampu membantu mereka mengenal pasti ciri-ciri kepimpinan yang baik buat negara ini. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada saudari Syahira. Terima kasih diucapkan kepada Nur Aina Auni sebentar tadi. Seterusnya, saya Syahira binti Amir Hussein akan menerangkan tentang kesan ketidaksedaran mahasiswa tentang pilihan raya umum di Malaysia. Yang pertama, terdapat golongan mahasiswa yang belum mendaftar sebagai seorang pengundi. Walaupun kita lihat di respon orang soal selidik, peratusan yang telah mendaftar lebih tinggi daripada peratusan yang belum mendaftar. Tetapi peratusan mahasiswa yang masih belum daftar sebanyak 41.8%. Ini menunjukkan peratusan yang sangat besar. Hal ini telah menunjukkan ketidaksedaran mahasiswa terhadap pilihan raya umum sangat tinggi. Oleh itu,
jika mahasiswa mempunyai kesedaran, semestinya mereka telah mendaftar sebagai seorang pengundi. Seterusnya, kesan yang kedua, bilangan mahasiswa yang pernah mengundi sedikit berbanding dengan mahasiswa yang telah mendaftar. Berdasarkan respon maklum balas yang diterima, sebanyak 13.4% sahaja mahasiswa yang pernah mengundi pada pilihan raya umum. Ini menunjukkan bahawanya mahasiswa yang sudah mendaftar tetapi tidak mengundi berasa kurang bersedia dalam menjalankan amanah untuk keluar mengundi. Seterusnya, kesan yang ketiga, mahasiswa sukar untuk memilih pemimpin yang layak buat negara. Berdasarkan soal selidik yang telah diterima, sebanyak 77.6% mahasiswa sukar untuk menentukan pemimpin yang layak dalam negara. Hal ini disebabkan oleh budaya melebak parti yang diamalkan oleh ahli politik di negara ini. Justru, mahasiswa sangat bimbang dengan kredibiliti yang ada pada pemimpin pada masa ini. Kesan yang terakhir, mahasiswa tidak yakin akan keadilan sistem demokrasi di negara ini. Keadilan memberi impak yang besar buat mahasiswa untuk melakukan tindakan untuk keluar mengundi. Dalam borang soal selidik yang telah diterima, sebanyak 31.3% menyatakan hasrat mereka sukar untuk melihat ciri keadilan dalam diri pemimpin. Hal ini kerana pemimpin seringkali terlibat dan terpalit dalam gejala rasuah. Oleh itu, sebagai seorang pemimpin, kita hendaklah bebas daripada gejala rasuah agar mahasiswa bermotivasi untuk melakukan tindakan mereka dan menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang pengundi. Sekian, itu sahaja daripada saya, Syahira binti Amir Husin, dan kini saya serahkan kepada Siti Nurhanani. Silakan. Kesimpulannya, sebagai mahasiswa, saya berharap agar proses pendaftaran untuk mengundi menjadi lebih mudah agar lebih ramai akan keluar mengundi pada masa akan datang. Hal ini demikian kerana mahasiswa sekarang ini merupakan pemimpin pada masa akan datang. Sekian daripada kumpulan saya. Terima kasih.